Selamat petang, salam sejahtera. Pembangkang derhaka kepada Agong, tak beri laluan Perdana Menteri ucap tahniah dan ikrar taat setia. Rupa-rupanya ini yang berlaku terhadap pembangkang dan terhadap Anwar Ibrahim semasa persidangan petang tadi. Nampaknya pembangkang ini tak henti-henti nak melakukan perkara yang populer. Mereka suka buat yang populer supaya para penyokong, para pengikut mereka melihat seakan-akan itu tindakan yang betul. Tapi bagi mereka yang faham tentang peraturan, tentang perkara-perkara yang penting, mereka tahu bahawa itu adalah penderhakaan yang sengaja. Ahli Parlimen Pembangkang hari ini bertindak derhaka terhadap Yang di-Pertuan Agong apabila keluar dari Dewan Rakyat selepas Speaker Tan Sri Johari Abdul membenarkan slot diberikan kepada Perdana Menteri untuk mengucapkan terima kasih kepada Seri Paduka. Aksi biadab Blok Perikatan Nasional PN itu sebagai langkah protes selepas Speaker tetap membenarkan slot tersebut untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain daripada itu, untuk pengetahuan semua walaupun di luar sana ataupun penonton channel ini, video ini, anda harus tahu bahawa keputusan daripada Speaker Dewan itu bukan dibuat oleh Speaker Dewan semata-mata, tetapi beliau telah pun membuat undian secara blok. Undian secara blok itu telah pun dimenangi dan majoriti menyokong Anwar Ibrahim meneruskan slot tersebut atau membenarkan usul untuk berucap tahniah dan taat setia kepada Agong. Tetapi itulah kan, selepas Anwar Ibrahim sudah buat begitu, mengikut peraturan mesyuarat, telah pun mendapat kebenaran Speaker Dewan, telah pun mendapat majoriti undian setuju terima usul itu, masih lagi pembangkang tak setuju. Jadi kalau begitu nak tanyalah, pembangkang nak macam mana? Pembangkang nak macam mana? Susulan itu sidang Dewan Rakyat kecoh apabila beberapa wakil rakyat pembangkang membantah dan tidak puas hati. Mereka menganggap slot itu sebagai sesuatu yang luar biasa, memandangkan ia tiada dalam aturan mesyuarat. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin bangkit membantah sewaktu Anwar memberikan ucapan. Dalih ahli Parlimen Larut itu, slot tersebut sepatutnya dilakukan lebih awal pada permulaan persidangan Dewan Rakyat pagi tadi. Namun demikian, Anwar Ibrahim telah pun menyatakan mengapa beliau tidak dapat hadir pagi tadi. Beliau perlu menyambut lawatan rasmi Perdana Menteri Kemboja. Jadi, Anwar Ibrahim perlu mengutamakan yang terdahulu. Berucap dia sudah dapat kebenaran. Bukan tak penting, itu sangat penting berucap di Parlimen. Tetapi, untuk menghormati Perdana Menteri Kemboja, Anwar Ibrahim melakukannya. Anwar Ibrahim buat satu perkara, dua perkara dalam satu kali. Jadi dia dapat berjumpa Perdana Menteri Kemboja, dapat juga berucap di Parlimen selepas dapat kebenaran dan undian majoriti. Bukan macam orang lain, kan? Hadir ke Parlimen pun banyak kali tak hadir. Tapi yang itu tak pula dikecam hebat. Sementara itu pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan ia satu kejadian luar biasa kerana mereka tidak dimaklumkan mengenai slot diberikan kepada Anwar sementara perbahasan Tita Seri Paduka Baginda sedang berjalan. Bahkan Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pagoh dalam sidang media menganggap slot itu sebagai kezaliman majoriti. Macam-macam lah mereka nih. Hanya kerana mereka mempunyai majoriti, mereka melakukan apa yang mereka mahu tanpa mengikut prosedur yang telah ditetapkan sejak sekian lama katanya. Lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Heboh di media sosial hari ini. Tindakan beberapa ahli parlimen yang keluar dewan. Ini adalah tindakan ahli parlimen pembangkang. Anda nak tahu kenapa mereka keluar dewan? Itu kerana mereka membangkang, memprotes terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menyampaikan ucapan tahniah kepada Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 di sebelah petang.
Walau di luar sana ramai pula yang menyokong tindakan keluar dewan itu, tapi tak tahu pula kenapa, mereka tak tahu pun kenapa Anwar Ibrahim berucap sebelah petang. Anwar Ibrahim berucap sebelah petang kerana ada lawatan rasmi daripada Perdana Menteri Myanmar. Dia kena jumpa sebelah pagi. Lawatan rasmi itu wajib dihadiri kerana nanti kalau ada pelaburan daripada Myanmar, kita yang rugi kalau tak dapat jumpa kan. Itu pertama. Yang kedua, walau lupa kemarin Haji Hadi pun tak hadir Dewan Rakyat. Kita tahulah dia tak sehat. Tapi itu tak dikecam pula oleh Walaun. Anwar Ibrahim yang datang petang kerana ada urusan pagi. Anwar Ibrahim telah nyatakan sehingga 1.45 petang dia terpaksa berjumpa dengan Perdana Menteri Myanmar. Tapi dalam masa 15 minit, 1.45, Anwar telah bergegas ke Parlimen untuk menghadiri sidang Parlimen. Walaupun dalam keadaan sibuk, dia tetap menghadiri sidang Parlimen untuk berucap tahniah kepada yang di Pertuan Agong sekarang dan juga yang di Pertuan Agong sebelumnya. Kerana telah pun menamatkan tanggungjawab sebagai Agong dengan jayanya. Tapi yang itu pun, bayangkanlah pembangkang kita ni, kadang-kadang kita pun bingung jugalah dengan tindakan mereka ini. Adakah ini adalah satu teladan yang baik daripada pihak pembangkang? Sikit-sikit protes lari, sikit-sikit protes lari, sikit-sikit protes lari, sikit-sikit protes tiada di dalam dewan. Macam mana nak berbahas? Macam mana nak keluarkan masalah rakyat? Anda yang ada di sana, di luar sana, yang menyokong pembangkang itu, fikir-fikirkanlah macam mana masalah Anda di kawasan Anda boleh dibawa oleh ahli parlimen Anda kalau mereka ni suka keluar dewan. Lain lagi lah yang kes yang sangat kerap tak hadir ke dewan. Hanya 33 kali hadir daripada 103. Itu kalau di sekolah sudah boleh digantung sekolah. Saudara-saudara sekalian, sebelum itu Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin telah pun bangkit dari kerusinya untuk membantah masa ucapan Anwar yang menurutnya sepatutnya dilakukan lebih awal pada permulaan persidangan Dewan Rakyat pagi tadi. Tapi itulah, Anwar Ibrahim dah nyatakan dia berjumpa dengan Perdana Menteri Myanmar. Dia ambil kesempatan untuk berucap pada sebelah petang dan telah diluluskan mengikut peraturan mesyuarat dan telah diluluskan oleh Speaker Dewan. Tapi yang itu pun tak boleh diterima. Tak tahulah, mereka ikut sajalah kehendak mereka kan, macam itulah. Satu perkara lagi, Anwar Ibrahim di dalam ucapannya dia kata itulah kalau penuh dengan dendam kesumat dan mungkin cemburu dengan kerajaan, kata Anwar Ibrahim. Menurut Hamzah Zainuddin, tidak pernah berlaku sebelum ini seorang Perdana Menteri menyampaikan ucapan sebegitu apabila perbahasan Tita Baginda sudah dimulakan di dalam Dewan. Kalau nak kata merafak sembah tahniah dan terima kasih kepada Agung, buatlah tadi sebelum pencadang nak buat, kata beliau. Tapi Anwar Ibrahim dah tadi bagi tahu bahawa beliau terpaksa melakukan pekerjaan rasmi beliau untuk berjumpa dengan Perdana Menteri Myanmar. Bantahan Hamzah itu dibuat sebagai tindak balas kepada usul yang dicadangkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri memohon kebenaran Dewan Rakyat agar Anwar menyampaikan ucapan terima kasih dan tahniah kepada Sultan Ibrahim atas pertabalan baginda. Cadangan itu segera disambut dengan bantahan pembangkang sebelum Speaker Dewan Rakyat menggesa undian blok yang menyaksikan majoriti ahli Dewan Rakyat menyokong cadangan membenarkan usul menteri itu. Yang ini kena tahu, kalau sudah usul diterima, apa lagi yang mau dibuat oleh pembangkang? Inilah mereka ni tak belajar tentang keputusan majoriti. Mereka mau juga keputusan mereka dilihat. Anwar memberitahu Parlimen bahawa dia tidak dapat menyampaikan ucapan sebelah pagi kerana dia mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Kemboja. Oh, bukan Myanmar, Kamboja. Dia berjumpa dengan pertemuan dengan Perdana Menteri Kemboja, Hun Manet,
yang sedang dalam lautan rasmi ke Malaysia. Jadi kalau Anwar tak jumpa, nak hantar siapa? Lagi tidak afdal kan kalau Perdana Menteri dari Kamboja datang melawat Malaysia, tiba-tiba hantar pula orang lain. Itu memang tidak bijak sama sekali. Itu perlu diingat. Kebijaksanaan itu penting. Anwar menyatakan bantahan kerasnya terhadap ahli parlimen pembangkang yang bertindak keluar ketika kerajaan merakamkan penghargaan kepada Agong. Anwar turut membidas cadangan Hamzah supaya dia menyampaikan ucapan pada akhir sesi perbahasan. Anwar kata, sepatutnya saya datang pagi tadi. Kita ada kunjungan rasmi daripada Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet. Sebab tu saya mohon kebenaran speaker untuk bentang pukul 2.30 petang. Kalau kita nak terima kasih pada mantan Agong di akhir sidang, tak munasabah, kata Anwar Ibrahim. Pembangkang tunjuk sikap tak sopan dan tak hormati institusi Agong, kata Anwar lagi. Satu komen daripada netizen berkait dengan isu ini oleh Cari Makan, dia kata denda mereka yang keluar membantah. Saudara-saudara sekalian, apabila perbuatan keluar-keluar dewan seperti ini sering berlaku, ia membuatkan kita semua terfikir, layakkah ahli parlimen ni jadi ahli parlimen? Ya, layaklah kan, itu sebab diorang menang. Sebab mereka ni telah dipilih oleh pengundi-pengundi. Saudara-saudara sekalian, sebagai mengakhiri ulasan kita tentang tindakan keluar dewan oleh ahli pembangkang ini, kita harap semua penyokong pembangkang, sekurang-kurangnya Anda mengetahui sebelum Anda kecam Anwar Ibrahim, Anda ketahui dululah kenapa Anwar Ibrahim berucap pada 2.30 petang tadi. Beliau bukan tidak hadir kerana malas, beliau bukan hadir kerana banyak ada pekerjaan yang lain, bukan secara rasmi. Anwar Ibrahim terpaksa membuat ucapan pada 2.30 petang kerana terpaksa berjumpa dengan kunjungan rasmi Perdana Menteri Kamboja. Yang kedua, Anwar Ibrahim telah mendapat kebenaran untuk membuat ucapan itu melalui undian blok. Majoriti menyokong Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan. Jadi kalau dah menang majoriti, kenapa lagi ada yang tak setuju? Anda pilih, Anda tanyalah, jawablah sendiri. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini komen daripada Taqiyuddin Hasan, PAS, berkaitan dengan titah Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Agong bertitah, Baginda mengatakan bahawa tunggu PRU jika nak tukar kerajaan. Ini pula kata PAS. PAS beranggapan itu pandangan tuanku. Kadang-kadang kita bingung jugalah kan. Sultan yang di-Pertuan Agong itu mewakili payung kepada negara. Payung yang memayungi rakyat. Baginda bebas politik. Baginda tidak mewakili mana-mana parti politik, mana-mana blok kerajaan atau pembangkang. Yang tahunya, Baginda mewakili suara rakyat. Apa yang Baginda suarakan, itulah kehendak rakyat yang sepenuhnya. Tapi ada juga yang kata begini, Taqiyuddin kata itu pandangan tuanku. Makna kata mereka masih mempunyai hati untuk cuba menidakkan pendapat tuanku itu. Ada andaian bahawa mungkinkah pembangkang sudah punya rancangan untuk mau jatuhkan kerajaan ini sebelum PRU. Apabila mereka kata itu pandangan tuanku, apabila tuanku kata tunggu PRU jika nak tukar kerajaan, dan PAS pula kata itu pandangan tuanku, makanya kita dah mula faham PAS tidak akan berhenti. PAS dan pembangkang Perikatan Nasional tidak akan berhenti menyerang Anwar Ibrahim, tidak akan berhenti untuk mahu menukar kerajaan ini di tengah-tengah jalan. Tak tahulah, saya sampai ke waktu ini, saya masih berfikir, apa yang mendorong sangat pembangkang Perikatan Nasional ini nak sangat menjatuhkan Anwar Ibrahim di tengah jalan. Kalaulah mereka punya alasan itu supaya dapat membaiki ekonomi negara, perpaduan negara, dapat menambah baik perpaduan negara, dapat menambah baik ekonomi negara, cuba kamu semua yang menyokong mereka tu pikir balik.
Coba Anda semua yang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Taqiyuddin ini fikir balik. Betulkah Perikatan Nasional mampu menyebabkan ekonomi Malaysia ini tiba-tiba jadi baik? Betulkah Perikatan Nasional ni, pembangkang ni, tiba-tiba boleh naikkan balik nilai mata wang? Betulkah dengan pembangkang ini, perpaduan Malaysia akan lebih baik? Anda jawablah, ketuk kepala sendiri, jawab sendirilah. Tepuk dada, tanya selera. Karena kita dah tes pun. Selama beberapa bulan Perikatan Nasional menjadi kerajaan dulu, ramai yang angkat bendera putih. Waktu itu ramai angkat bendera putih. Sekarang belum pernah lagi kita nampak, dan kita berdoalah tidak akan ada yang angkat bendera putih seperti sewaktu kerajaan pimpinan Perikatan Nasional. Tapi itu yang mereka canang-canangkan. Mereka kata mereka yang terbaik. Mereka kata mereka mungkin boleh dapat memperbaiki. Tapi bila tanya boleh dapat baiki macam mana? Tak tahulah. Kita pun tak tahu sangatlah macam mana cara mereka nak baiki. Tapi kalau betullah mereka ni boleh membaiki kerajaan, membaiki ekonomi perpaduan dan juga membaiki nilai mata wang sekarang, bagus jugalah mereka cadangkan cara itu. Jangan tunggu mereka jadi kerajaan baru cadangkan. Cadangkanlah sekarang, kan? Cadangkanlah sekarang. Dan soalan kita sebelum lagi kita berpisah, agak-agak nanti kan, kalaulah mereka berjaya tumbangkan Anwar Ibrahim, siapa Perdana Menteri yang layak? Samsuri? Mungkin juga bolehlah kan, itu daripada PAS. Bagaimana dengan Bersatu? Maukah mereka PAS menjadi Perdana Menteri? Kalau Muhyiddin, mungkinkah Muhyiddin boleh memimpin negara ini membaiki nilai mata wang perpaduan? Kalau Taqiyuddin, Hamzah Zainuddin, Azmin Ali mungkin pilihan Anda. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini bukan lucu, tapi ini bikin panas. Mana kan tidak? Baru sahaja Sultan Ibrahim, agung kita yang baru saja mula menjalankan tugas baginda, bertita tentang permainan politik, dan baginda mengingatkan, menegaskan, jangan lagi main politik, jangan ganggu kestabilan kerajaan yang ada sekarang ataupun kestabilan negara sekarang. Tiba-tiba pula lah ini Tuan Ibrahim masih pula bermain politik walau telah ditegur oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Ini apabila Tuan Ibrahim, Tuan Man menyatakan, insya Allah saya jangka mudah-mudahan tak akan habis penggal ini. Agung dah kata tak nak layan, tidak mahu layan lagi apa-apa permainan politik. Kalau nak jatuhkan kerajaan, tunggu PRU 16. Tapi tak tahulah, kita pun tak faham sangatlah. Kenapa mereka ni sangat mahu tumbangkan kerajaan di tengah jalan? Adakah ini satu budaya yang baik? Pada pendapat saya, ini budaya yang tak baik sama sekali. Nanti jadi ikutan-ikutan, demi ikutan. Katalah nanti kalau Perikatan Nasional pula jadi pembangkang. Baru 3 bulan, 4 bulan, mahu ditumbangkan lagi. Sampai bila ini boleh berlaku? Sampai bila ini akan berterusan? Kita pun muak. Rakyat Malaysia pun sebenarnya muak. Itu sebabnya ramai rakyat Malaysia menyanjung tinggi, berterima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong atas penegasan baginda berkaitan dengan permainan politik ini. Tapi itulah, pemimpin-pemimpin pembangkang masih tak serik-serik, tak henti-henti mahu menjatuhkan kerajaan. Ini pula langkah yang terkini. Apabila PAS menganggap perhimpunan aman yang diadakan sebagai manifestasi kepada rasa tidak puas hati penyokong PH kepada kerajaan perpaduan. Mereka memanipulasikan perhimpunan aman bersih itu. Sebenarnya perhimpunan aman bersih itu bukan untuk pembangkang. Ulang sekali lagi, bukan untuk pembangkang. Tapi mereka menuntut reformasi sepenuhnya. Agak-agaklah, kalau Anwar lakukan reformasi sepenuhnya, siapa orang pertama yang akan marah? Siapa orang pertama yang akan kepanasan macam cacing kena matahari? Pasti pembangkang.
Nanti kalau Anwar Ibrahim buat reformasi sepenuhnya seperti yang dituntut oleh Bersih ini, reformasi 100%, agak-agak kita lah kan. Pasti akan ada yang moroyan, yang akan berteriak sini sana kata negara ini dah liberal, dah sekuler lah, liberal lah dan semacamnya. Itu sebabnya Anwar Ibrahim masih lagi berkira-kira 100%, tapi ini pun digunapakai oleh PAS, digunapakai oleh Bersatu, digunapakai oleh parti pembangkang. Seakan-akan perjuangan bersih itu mereka punya. Tapi sebenarnya bagi yang mau faham, pergerakan bersih itu bukan untuk membantu pembangkang, tetapi untuk membantu Anwar Ibrahim. Karena reformasi itu lahir sebenarnya daripada Anwar Ibrahim. Jadi nak canang tentang reformasi, buat dulu reformasi di Perikatan Nasional, baru tuntut reformasi Anwar Ibrahim. Nanti takut-takut nanti kalau Anwar lancar reformasi 100%, nah ramailah pula yang nanti moroyan di sana-sini, marah di sana-sini, kata Anwar Ibrahim pula kejam, Anwar Ibrahim pula tidak dengar suara rakyat, liberal dan macam-macam lah yang dicop kepada Anwar Ibrahim. Dan yang kita nak bagi juga tahu kepada pembangkang, kerajaan maupun siapapun, mereka harus ingat bahawa Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong telah memberikan peringatan. Cukuplah berpolitik. Tunggu PRU 16 baru buat politik, baru berpolitik, baru berkempen. Dan Baginda juga telah mengingatkan Baginda tidak akan melayan karena politik lagi. Tapi mungkinkah ini menyebabkan mereka lagi terlompat-lompat nak pula menuntut di sana-sini. Tuan Ibrahim kata ini boleh berlaku jika hak rakyat bebas bersuara disekat pada masa sama orang ramai terus menanggung beban kenaikan kos sara hidup. Tak tahulah saya, nanti kalau PAS, nanti kalau Bersatu, nanti kalau Perikatan Nasional jadi kerajaan, adakah hak rakyat bersuara bebas, lagi bebas, atau adakah kos sara hidup akan dapat ditangani dalam sekelip mata? Nah, Anda jawablah sendiri. Share video ini, kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ini perkembangan terkini tentang ringgit Malaysia yang menjadi perdebatan oleh media sosial. Hari ini Anwar Ibrahim memberikan pernyataan yang amat ditunggu-tunggu. Ringgit jatuh, inflasi turun, tapi pelaburan meningkat. Satu pencapaian luar biasa, kata Anwar Ibrahim. Inilah yang mungkin tidak difahami oleh orang yang sibuk nak kecam Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mereka lupa bahawa walaupun ringgit jatuh, tetapi prestasi inflasi kita telah pun menurun ataupun inflasi telah pun bertambah baik. Di samping itu pelaburan turut meningkat sehingga itu jadi satu pencapaian yang luar biasa yang saya fikir mungkin dicemburui oleh ramai orang. Dan dalam Dewan Rakyat sebentar tadi mereka sibuk bercakap tentang kejatuhan nilai mata wang. Nak tanya jugalah apa cadangan daripada pembangkang untuk menaikkan ringgit yang jatuh ini. Kalau sibuk nak kecam saja, itu kan tak adil. Yang adil ialah kecam tapi berikan cadangan. Namun demikian, Anwar Ibrahim telah pun memberikan satu prestasi, satu pencapaian yang luar biasa. Meskipun ringgit jatuh, inflasi tetap turun dan pelaburan meningkat. Walaupun nilai mata wang ringgit Malaysia jatuh, namun kadar inflasi menurun sehingga 1.5% dan jumlah pelaburan meningkat sehingga 23% kepada 329.5 bilion pada tahun 2023. Jauh melebihi, meningkat ataupun jauh meninggalkan prestasi semasa yang pernah dicapai oleh Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin. Semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, inflasi tinggi, pelaburan tidak dapat menandingi Anwar Ibrahim dan juga berlaku perkara-perkara ekonomi yang mereka sendiri tak mahu ulas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata prestasi keuangan Malaysia itu menunjukkan pencapaian yang luar biasa sejak merdeka. Malaysia di ASEAN mencatat
di antara kadar inflasi paling rendah, yaitu 1,5%, dan kadar pengangguran yang menurun kepada 35%. Pelaburan domestik pula dan asing tertinggi dalam sejarah Malaysia sejak merdeka, katanya di sini. Saudara-saudara sekalian, yang ini pembangkang tidak canang pula di sana-sini. Mereka hanya sibuk mencanang tentang kejatuhan nilai mata wang atau rendah. Ini yang mereka tak pernah cakap, yaitu pelaburan domestik dan asing yang tertinggi dalam sejarah Malaysia dan nilai inflasi yang makin menurun, dan apabila pelaburan meningkat, ia juga telah pun mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Yang ini mungkin tak pernah dicakap oleh para pembangkang. Terdahulu, beliau berucap pada majlis perasmian penutupan program Madani Rakyat di Zon Tengah di Kompleks Sukan Kuala Selangor. Sebelum ini, media melaporkan Malaysia mencatatkan jumlah pelaburan diluluskan sebanyak RM329.5 bilion pada tahun 2023, iaitu 23% lebih tinggi berbanding tahun 2022. Sekaligus menjadikannya tertinggi dalam sejarah Malaysia. Itu pun mungkin mereka tak boleh terima. Memetik Perdana Menteri sebagai berkata, dari jumlah tersebut, pelaburan asing merupakan penyumbang utama sebanyak 57,2% berbanding domestik, iaitu 42%. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, kongsikan kepada semua orang, khususnya orang yang lupa tentang dua perkara ini, yaitu kejatuhan, penurunan inflasi, dan juga pelaburan yang meningkat dalam sejarah. Inilah yang terbaik. Kita jumpa lagi. Bye-bye.